Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Sambungan kepada wasiat Luqman Al-Hakim kepada anak-anda beliau, iaitu ayat yang ke-17 dan ayat sehingga ayat yang ke-19. Sebelum ni kita telah mendengar dan meneliti beberapa wasiat Luqman Al-Hakim. Yang pertama sekali ialah suruhan mentauhidkan Allah dan larangan menyekutukan Allah. Yang kedua, berbuat baik pada dua ibu bapa. Yang ketiganya ialah muraqabah. Innaha in takum misqala habatin min khardal, ini maksudnya muraqabah. Muraqabah ni maksudnya kita berasa kita diperhatikan. Kalau sekarang ni, kalau kita masuk kedai, masuk supermarket, kita tak curi, tidak melakukan perkara-perkara yang tak sepatutnya. Sebab apa? Sebab ada CCTV ada CCTV yang ambil gambar kita pergerakan kita. Jadi kalau kita curi ke, kita ambil barang, kita rusakkan barang, maka akan dapat dikesan oleh pengawal ataupun penjagalah. Jadi intakum misqala habatin min khardal, maksudnya kita berasa diri kita ni dipantau oleh Allah Subhanahu Wa Taala setiap masa. Sebab itulah perkara ni termasuk perkara ihsan. Anta'budu rabbaka ka'annaka tarah fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Kamu melakukan ibadah seolah-olah kamu melihat Allah, ataupun kamu melakukan ibadah seolah-olah kamu diperhatikan oleh Allah. Itu maksud ayat yang ke-16. Kemudian sambungan pada pagi ni, ayat yang 17 dan seterusnya. Ya bunayya aqimis salata wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak. Wahai anak-anakku, dirikanlah sembahyang, solat. Suruhlah perkara baik dan tegahlah daripada perkara mungkar. Wasbir 'ala ma asabak, dan bersabarlah apa sahaja yang menimpa kamu. Selepas daripada tauhid, birrul walidain dan muraqabah, Luqman Al-Hakim mewasiatkan kepada anak-anak beliau supaya melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ibadah yang paling besar ialah sembahyang, solat. Solat ni sebenarnya semua agama ada. Agama Kristian ada, agama Yahudi ada. Semua agama langit ada ibadat berlaku. Ada solat berlaku. Cuma cara, waktu dia berbezalah. Jadi kita umat Islam ni sembahyang 5 waktu. Solat fardu, dan ada waktu-waktu yang telah ditetapkan. Bila gelincir matahari, masuk waktu zuhur. Bila matahari sama bayangnya dengan objek, dia melebihi sedikit masuk waktu asar, tenggelam matahari masuk waktu maghrib, kemudian isyak, dan terbit fajar, subuh dan sebagainya. Jadi aqimis salah, dirikanlah solat. Dirikanlah solat ni maksudnya banyaklah. Maksudnya kita tunaikan solat dalam waktu dia, mengikut SOP lah. Allah ni saya dua dah sekarang ni SOP belaka. Masuk kedai pun SOP, dah nak ngajar pun SOP, semua SOP belaka. Jadi ibadat mengikut SOP lah, mengikut sunnah yang diajarkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Aqimis salah maksudnya sembahyang ikut SOP. Ikut SOP. Lah ni gegel lah. Mula-mula timbul isu tutup masjid. Hanya EJK sahaja, 4 orang sahaja. Tok Imam, Tok Bilal, dak makmum 2 orang, 4 orang sahaja. Lain tak boleh mari belakang. Masjid tutup mahmi dah. Jadi ini pun dibahaskan oleh ulama lah berkenaan ta'til al-masajid. Macam mana kita ni menutup masjid ni boleh sekali dah. Kemudian berkenaan dengan jarak dalam saf dah. Dalam hadis Nabi suruh rapat sah. Tiba-tiba mari nyakit ni kena jarak sah. Dah. Jarak 1 meter, 2 meter, tak tahulah. Dah. Jadi macam-macam lah. Jadi sebenarnya ibadat ni tidak boleh berubah dah. Jadi itu ijtihad daripada sebahagian ulama lah. Kan nak mengelakkan penyakit ni wallahu alam. Tapi ada ulama yang setuju, ada tak setuju, dan ada yang tawakuf dah.
Tawakuf. Saya antara orang yang tawakuf lah masalah ni lah. Tawakuf. Tak boleh nak terima lagi benarnya lah. Ya, sebab apa? Sebab kalau nak kira lah. Sebab orang-orang masjid tu sihat belakang dah. Kita pun kawasan hijab dah. Tak. Sihat belakang dah. Kalau orang sakit, nak sabuh lah kita elok ke. Tak segi masjid. Sebab dia ada sakit. Ataupun, orang sebelum kita sakit. Memang kalau orang tu, dia sakit atau penyakit dia orang, awal-awal lagi dah habis suruh jauh ke diri. Tak, wafir majzum. Lah kamu lari daripada orang penyakit sopok, orang penyakit apa dah? Orang penyakit ni lah. Luruh daging ni. Kamu tafilul asad, sebagaimana kamu lari pada singa dah. Nabi pun lari orang yang makan bawang dah. Daripada mendekati masjid, macam-macam lah. Jadi kalau orang tu menyebabkan orang lain berjangkit ataupun orang ni apa dia bau busuk tubuh dia, mulut dia, maka awal-awal lagi Nabi lari dia mendekati dan hadir solat jemaah dah. Jadi ya bunayya aqimus salah, wahai anandaku dirikan sembahyang dah. Ya bunayya aqimus salah. Iqamatus salah ni perkara ni dibahaskan dalam tafsir awal surah Al-Baqarah dah. Allazina yuqimunas salah. Mana yuqimunas salah ni mana melakukan solat mengikut SOP. SOP dalam ibadat ni menepati sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab itulah walaupun 5 minit belum masuk waktu kita pergi azan dah, kita semaya tak sah semaya kita. SOP ni tepat. Dia semaya kalau subuh 2 rakaat, pergi semaya 2 rakaat setengah, tak leh, tak sah. Kurang kau 3 rakaat, seorang rakaat kau tak sah. Jadi SOP ni ialah mengikut sunnah Rasulullah. Aqimis salah. Jadi kalau sembahyang bihududiha, mengikut batasan-batasan SOP telah ditetapkan oleh Allah Taala. Standard dia dah. Ya bunayya aqimis salah. Jadi ulama bahas aqimis salah ni maksud dia kita jaga belaka lah. Sama ada syarat-syarat, rukun-rukun, perkara wajib, perkara sunat dah. Dan kita jaga khusyuknya dah. Semua sekali lah. Zikir-zikir dalam solat, bacaan dan sebagainya. Ya bunayya aqimis salah. Jadi solat ni ibadat yang sangat besar dah. Kalau orang ni puasa tapi tak sembahyang tu tak terima sebab puasa dia dah. Jadi sembahyang ni amal ibadat yang utama sekali yang mula-mula dihisab oleh Allah Taala. Kalau sembahyang diterima, terimalah ibadat lain. Kalau sembahyang ditolak, maka ditolaklah ibadat-ibadat lain dah. Ya bunayya aqimis salah. Wahai anandaku, dirikanlah solat. Dirikan solat juga termasuklah kita ni azan, kita ni iqamah, sembahyang berjemaah untuk lelaki dah, di masjid pula dah. Tu aqimus salah. Jadi setelah 3 bulan kita terhalang daripada tunaikan solat Jumaat dan sembahyang berjemaah secara terbuka, sekarang ni KJL buka semula lah. Benarkan semula masjid-masjid untuk beroperasi dan solat Jumaat pun boleh hadir dah. Ya bunayya aqimus salah. Sebab sembahyang ni syiar agama, syiar agama. Kalau kita perhati hari raya baru ni di Thailand, walaupun ada Covid sekalipun, dia tetap buat sembahyang Jumaat raya dah. Apa dia sembahyang Jumaat apa, tapi dengan SOP dah. Jadi sembahyang ni syiar agama dah. Kalau kita lenyapkan apa dia syiar agama tak ada lah. Jadi pak kita ni dia benarkan azan sahaja dah. Jadi sembahyang tu dia hakkan kerana nak elokkan daripada penyakit dah. Itu ijtihad pemerintah lah. Dah. Jadi kena fikirlah. Sekarang ni bila tidak ada dah sebab dia tidak ada wabak tu, maka kita boleh buka semula lah. Ya bunayya aqimis salah. Jadi mendirikan solat ni termasuklah kita azan, iqamah, mendirikan masjid dah. Lah ni orang buat masjid besar-besar dah. Kelantan sendiri pun Allah besar-besar masjid. Macam masjid negara belakang dah. Besar masjid. Tapi jemaah 4 orang. 4 orang boleh. Alah lah. Baik bilik ni. Dah. Kecil ya. Tapi ada semaya dia. Contohnya lah. Jadi tu syiar agama dia, aqimus salah. Sebab itulah la yanqudhanna ural Islam. Ambo teringatlah hadis. Ni hadis yang telah dibaca oleh Tuan Guru Presiden dah. Apa dia dibaca semua hadis la yanqudhanna ural Islami urwatan al-waluhal hukmu wa akhiruhas salah. Islam ni akan tercabut, akan terburai satu persatu dah.
Bermula dengan al-hukmu, pemerintahan. Tak ada lagi pemerintahan Islam, hukum hakikat Islam tak ada lagi dah. Wa akhiruha as-salah. Dia berakhir Islam dengan sembahyang. Sembahyang pun tak ada orang. Sembahyang mu'ah tak ada orang. Sembahyang pun orang buat celup dah. Sembahyang pun orang tak ambil endah. Tak ada lah. Jadi oleh kerana sebab itulah ibadat juga orang jaga lah, masuk menjaga agama lah. Jadi kita bimbang lah bila lama sangat tak sembahyang masjid ni, tak sembahyang jemaah ni menyebabkan hilangnya iman, hilangnya kemanisan daripada hati umat Islam dah. Saya pergi Terengganu jemaah lepas. Tak. Padahal Terengganu kat tu ya. Orang-orang muda, orang duduk kedai kopi, hot sepadan dengan Terengganu. Relax lah. Tak. Dia kata nak pergi sembahyang kau tak ada lah. Sebab apa? Sebab hari pun tak ingat lah. Sebab apa? Sebab jemaah tak ada lah. Mungkin 3 bulan tak sembahyang juga. Jadi nak kembalikan semula manusia ke masjid, Allah payahlah. Ya bunayya aqimus salah, wahai anakku, dirikanlah sembahyang. Wa'mur bil ma'ruf wa nahy 'anil munkar. Suruhlah kamu perkara ma'ruf dan tegahlah perkara munkar. Jadi dalam ayat ni kita bukan sahaja nak ikmalu nafsihi. Kita nak menyempurnakan diri kita. Betul dah tauhid, berbuat baik bagi bapa, dah buat lakukan ibadat. Tapi kita juga kena takmil ghairi bi ghairihi dah. Kena sempurnakan, kena baiki, kena ajak orang lain sekali dah. Salah dengan islah dah bang dah. Baiki diri kita dah, kita ajak orang lain sekali untuk memperbaiki diri dah. Sebab itulah Nabi Luqman Al-Hakim suruh sini, suruhlah perkara yang baik, dia tegahlah perkara mungkar. Dia amar ma'ruf nahi munkar ni dia ada fiqh dia dah. Ada fiqh. Fiqh dia yang khususlah berkenaan dengan amar ma'ruf nahi munkar. Sebenarnya menyuruh perkara makruf ni, suruh-suruh ni maksudnya orang hak kita suruh ni ikut. Maksudnya suruh ni hak kena ikutnya kepada dia. Pemerintah lah. Pemerintah kena suruh benda baik. Rakyat kena ikut. Ketua kena suruh benda baik. Apa dia, pengikut kena ikut dah. Ibu bapa, pemimpin. Jadi kalau kita sangat sayang kita nak suruh benda ma'ruf, tak jadi apa. Siapa dia suruh aku pula. Jadi wa'mur bil ma'ruf, suruhlah perkara ma'ruf. Jadi apa sahaja perkara yang disuruh oleh agama, maka termasuk perkara ma'ruf berlaku. Sebab itulah dalam buku Datuk Azwira pun ditulislah berkenaan dengan syarat-syarat amar ma'ruf nahi munkar dah. Ada syarat-syarat dia lah. Ulama telah membuat apa dia? Garis panduan pada kita lah. SOP lah. Ma'ruf nahi munkar ni. Jadi wa'mur bil ma'ruf, suruhlah perkara ma'ruf dan tegahlah perkara munkar. Perkara munkar kena tegah. Memanglah perkara munkar ni kalau kita tegah orang akan setok dah. Tapi kalau pihak berkuasa, kalau dia tegah gapo-gapo dia kena ikut juga mana pun. Kalau tidak macam nak ke? Denda ke, penjara ke, kena apa samai ke dan sebagainya dah. Wa nahy 'anil munkar, dia tegahlah perkara munkar. Perkara munkar pun kita juga sama dengan perkara ma'ruf, kena ada ilmu, ada pengetahuan tentang perkara ini, barulah kita boleh tegah perkara munkar dah. Sebab itulah Syekhul Islam Ibn Taymiyah waktu orang royak ke dia lah, apa untuk lari pemerintah minum araknya. Tak. Ibn Taymiyah kata, sekarang ni dia bunuh rakyat. Dia juga minum arak. Kalau dia waktu dia minum arak, kita bunuh orang. Kalau kita tegah dia minum arak, dia bunuh orang ramai lagi. Jadi jangan kita hilangkan perkara munkar dengan perkara munkar lebih besar lagi. Macam mana hak berlaku di Amerika sekarang lah. Sekarang ni kes pembunuhan George Floyd tu kan, seorang mati tu. Tapi habis rakyat tu ubik belaka. Rakyat tu ubik belaka. Jadi menyebabkan dia bakar kedai, bakar tayar, bakar kereta, dia cedera ke orang, curi orang, harta orang, dia bunuh orang semua sekali dah. Jadi mudarat lebih besar. Tak boleh. Tak boleh kita nak menghilangkan perkara munkar dengan munkar lebih besar lagi. Tak boleh. Dah. Wanha 'anil munkar, dia tegahlah perkara munkar. Sebab tu dalam satu hadis Nabi sebut wa akbarul jihad dah kalimatu haqqin inda sultanin jairin. Jihad yang paling besar ialah menegah ataupun
berkata benar depan pemerintah yang zalim dah. Jadi menegah perkara mungkar ni bukan perkara mudah lah, perkara yang payah lah. Perlu pada keberanian, perlu pada ketegasan, dan hak lebih lagi perlu ada kuasa lah. Ada kuasa dah. Tegah perkara mungkar. Wasbir ala ma asabak, dan sabarlah apa sahaja yang menimpa kamu. Sabar ni sama ada sabar kerana menegah perkara mungkar. Bila kita tegah perkara mungkar, memang orang kemarau kita lah. Orang kata kita, orang akan menyakiti kita, orang akan pukul kita, orang akan belok kita, orang akan pulau kita, macam-macam lah. Jadi wasbir ala ma asabak. Kalau kamu tegah perkara mungkar, tiba-tiba kamu diambil tindakan, sabarlah. Sabar lah. Ada kata sabar ni maksud dia nya sabar mendirikan sembahyang, sabar juga menyuruh perkara makruf, sabar juga melarang perkara mungkar. Itu sabarlah, bukan sabar dalam menegah perkara mungkar saja dah. Ada kata wasbir ala ma asabak, maksudnya sabar di atas perkara yang menimpa kamu. Maksudnya penyakit, dah ada ujian-ujian dah. Harta tolong curi kau, bakar api kau semua sekali, kena sabar dah. Wasbir ala ma asabak. Sabarlah kamu apa sahaja yang menimpa kamu. Jadi sabar ni sebenarnya kunci pada kejayaan lah. Nak melakukan ibadat kena sabar. Nak amal ma'ruf nahi munkar kena sabar dah. Kena sabar berlaku dah. Dan seperkara lagi lah sebelum tertinggal, wa'mur bil ma'ruf wa nahi 'anil munkar ni, dan akhir salah sendirilah. Ketiga-tiga perkara ni perlu pada ilmu berlaku. Bah ke atas ni pun serupa ya. Tauhid, syirik, buat baik apa ni baik ilmu belaka dah. Tak ada ilmu kita akan buat benda salah. Jadi wasbir ala ma asabak ni maksud dia nya ialah sabar atas apa yang menimpa kamu. Maksudnya kita dalam menimba ilmu, dalam mengetahui perkara benar dah, pun kena sabar juga dah. Inna dzalika min azmil umur, sesungguhnya perkara itu termasuk perkara yang sangat besar. Azmil umur ni perkara yang diperintahkan oleh Allah. Ma yu'zam alaihi, perkara yang diwajibkan, perkara yang diperintahkan, difardukan oleh Allah. Min azmil umur. Sebab itulah kita ada dalam istilah ulul azmi, rasul ulul azmi. Wasbir kama sabara ulul azmi minar rusuli wa la tastajil lahum. Hendaklah kamu sabar wahai Muhammad sebagaimana sabarnya rasul-rasul ulul azmi. Maknanya rasul-rasul yang kuat keazaman mereka dah. Disiplin mereka tinggi dah. Walaupun mereka menghadapi macam-macam ujian, dah tribulasi semua sekali, menghadapi pemerintah Nabi Ibrahim kena bakar api lagi, kena balah dengan ayah dia lagi, berdebat dengan pemerintah lagi, dah orang halau dia lagi. Tapi kama sabarul azmi, sabar sebagaimana sabarnya rasul-rasul yang mempunyai keazaman yang kuat dah. Jadi min azmil umur maksudnya perkara yang sangat penting dah. Jadi sembahyang, ma'ruf nahi munkar ni perkara yang sangat penting dah. Ada orang ni dia kata, tak boleh tegak perkara munkar. Nak suruh perkara ma'ruf saja. Perkara munkar akan hilang sendiri. Tak. Dalam Quran tu sebut suku nah. Amal ma'ruf suku, nahi munkar suku dah. Jadi kalau kita suruh benda baik, mungkin orang tak kata apa. Tapi bila tegak benda perkara munkar, memang orang kemarah. Jadi hak marah tu biasa lah. Tu okeylah kisah orang marah tu kita salah, tak salah. Kalau kita tengok cerita-cerita Nabi-Nabi, memang semua orang ni apa dia? Marah Nabi-Nabi, benci, bahkan menghalau, mengejek macam-macam lah. Jadi inna zalika min azmil umur. Perkara mungkar juga kena tegah, dia kena sabar. Kerana sabar dan mencegah perkara mungkar termasuk perkara yang diwajibkan, difardukan dah. Perkara yang penting dah. Urusan yang penting. Wala tusair khaddaka linnas wala tamshi fil ardi maraha. Nah, ni cabaranlah kepada orang agama dah. Tapi Nabi sebut orang agama ni di akhir zaman ni seperti orang yang pergi bara. Dah. Pergi bara, kali dia tak pergi, kali dia pergi dia luka tangan dia, kalau tak pergi bakar api habis dah. Jadi begitulah ibarat orang yang melaksanakan ataupun apa dia orang yang menjalankan kerja agama, mereka kena sabarlah. Wala tusair khaddaka linnas wala tamshi fil ardi maraha innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Seterusnya Luqman Al-Hakim pesan pada anak dia berkenaan dengan akhlak, berkenaan dengan adab, berkenaan dengan perangai dah, berkenaan dengan tindak tanduk, berkenaan dengan sikap dah. Wala tusair khaddaka linnas,
Kalau ikut qiraat ni boleh baca dua dah. Wala tusair dah. Jangan kamu paling ke pipi kamu pada manusia dah. Wala tamshi fil ardi maraha, jangan kamu jalan dalam keadaan bongkak sombong di atas muka bumi dah. Sesungguhnya Allah tidak menyukai setiap orang yang sombong lagi berbangga-bangga. Dalam hadis Nabi SAW lari dah, la tahasadu wa la tadabaru wa la tabaghadu. Jangan kamu benci membenci, jangan kamu paling memaling, jangan kamu dengki mendengki, jangan kamu, jadilah kamu saudara-saudara ya ikhwana dah, wa kunu ibadallah ikhwana. Jadi paling kedak pipi manusia ni maksud tak tengok orang lah. Tak tengok orang dah. Jadi bila kita saling dengan orang, tengoklah mukanya dah. Allah ni budaya yang tidak baik. Bila kita pergi ziarah rumah orang ataupun orang ziarah rumah kita, mungkin nak kecek tengok muka dak, dia main telefon. Dak. Baca semari. Nak mesuara pun kita juga, dia main telefon. Dengan ngajar pun kita juga. Dah. Jadi ini termasuk wala tusair khaddaka linnas lah. Jadi itulah hilang keberkatan lah. Bila cikgu pun apa dia marah dak. Anak murid betul ambil perhatian. Macam mana nak dapat berkat ilmu? Tak dapat berkat ilmu lah. Wala tusair khaddaka linnas. Jangan kamu paling ke pipi kamu kepada manusia. Dan sebab tu Nabi SAW, bila Nabi salam, Nabi tak tarik tangan sehingga orang lain tarik dulu. Dan Nabi akan tengok muka orang yang salam tu. Lalu ni kita salam betul alih. Salam betul alih. Kena gini. Tak. Lepas tunduk pula. Sudah. Saya baca fatwa dah tak alih dah. Tunduk dah tak alih. Tunduk tubuh kau, tunduk kepala tu tak alih dah. Tu budaya yang bukan Islam dah. Wala tusair khaddaka linnas. Jangan kamu paling ke pipi kamu kepada manusia. Wala tamshi fil ardi maraha. Jangan kamu berjalan dalam keadaan bongkak sombong dah. Kan Nabi sebut cerita ke, cerita siapa dia? Cerita Qarun dah. Ya juru saubahu dah. Yang mana dia ni selerak kain dia dengan apa dia? Dengan pelayar-pelayar dia semua sekali, akhirnya Tuhan tenggelam ke. Tu jadikan bumi ni telan dia. Masuk dalam tanah dah. Jadi Tuhan tak suka. Sebab tu dalam surah Al-Furqan pun Tuhan puji, wa ibadur rahman allazina yamshuna fil ardi hauna. Hamba Allah yang Tuhan puji mereka ialah orang yang tawaduk ketika berjalan. Adapun berkenaan dengan Nabi SAW, Nabi ni apa dia? Itu lain dah, itu lagi dah. Waqsid fi masyika dah. Jadi tak boleh kita jalan ni sombong, tengok lenggok langit lah. Nak jalan sombong tak boleh dah, ngembah kaki tak boleh dah. Kecuali askar lah, askar tu dia ajar ngembah kaki ni tunjuk kekuatan dia dah. Tu bukan sombong dak. Wala tamshi fil ardi maraha, jangan kamu jalan atas muka bumi dekat bongkak dah. Sesungguhnya Allah tidak menyukai setiap orang yang sombong lagi berbangga-bangga dah. Jadi dalam ayat ni larangan kita ni bersikap bongkak sombong dan suruh supaya kita ni bersifat tawaduk dah. Ada seorang lelaki tanya Nabi dah, wahai Rasulullah, aku suka pakai pakaian baru, pakaian comel dah. Dan aku juga sukalah apa dia? Kagumlah dengan kasut aku, dengan pakaian aku semak ni. Adakah tu sombong juga? Nabi kata, tak. Sombong-sombong ni ialah menolak kebenaran. Wa ghamtun nas, dia pandai hina terhadap orang lain. Itu sombongnya. Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Tuhan ni cantik dia, Tuhan suka cantik ke dia. Nabi pernah tengok orang ni goseng rambut dia. Nabi kata untuk sisir rambut kau? Tak. Tuhan suka kepada orang yang ada rambut, dia muliakan rambut dia. Tak. Dia orang hak Tuhan suka tengok ada apa dia? Nikmat. Orang yang apa dia? Orang hak guna nikmat itu dia bagi. Dia Tuhan bagi kaya kepada kita, bagi kemudahan kepada kita. Kita belilah pakaian hak elok-elok sikit dah. Nabi sendiri pun SAW ada jubah mahal Nabi bakar dah. Nabi gunakan untuk sembahyang Jumaat, sembahyang raya, untuk menyambut tamu-tamu dah. Jadi kadang-kadang kita ni terlebih tawaduk kot, alih kot dah. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur.
Sungguhnya Allah tidak menyukai setiap orang yang sombong lagi berbangga-bangga. Waqsid fi masyika waghdud min sautik. Hendaklah kamu sederhana ketika berjalan, dan hendaklah kamu rendah suara kamu. Waqsid fi masyika, sederhana dalam berjalan, maksudnya tidak lambat sangat, dia tidak cepat sangat. Orang gaduh unggah, orang kata gila mana unggah. Kalau hunggah tu kan ada cemas, tak apa. Tiba-tiba hunggah tak ada sebab-sebab gapo tak boleh lah. Jadi dalam keadaan biasa, Nabi tu kata waqsid fi masyika. Sederhana ke perjalanan kamu . Hak ni orang kata Nabi SAW ni jalan, bila Nabi jalan seolah Nabi ni turun bukit . Turun bukit. Dan Nabi ni apa dia tak paling kat orang dah, Nabi jalan dah. Tapi jadi ulama tafsir kaya cepat jalan Nabi ni bukan maksud cepat doa dah ataupun lambat sangat dah. Maksudnya Nabi ni masih lagi kategori waqsid fi masyika dah. Sederhana dah. Jadi sininya dia panggil body contact pun menunjukkan sikap seorang lah. Paling muka, cara jalan, apa dia rendah ke suara dah. Hak ni juga menunjukkan perangai di hati seorang dah. Macam ketuk pintu, gung ketuk pintu dak. Jadi ada benda tak molek lah dalam hati kita tu. Jadi kalau kita ni orang yang baik, mana kita bagi salam, kita ketuk pintu dengan baik dah. Waghdud min sautik, hendaklah kamu rendahkan suara. Orang Arab ni, kalau orang tu suara derah, suara tinggi, topik semua sekali, dia anggap orang tu orang biasa lah. Berdebel lah. Jadi tu saya tegar lah. Waghdud min sautik. Lebih-lebih lagi kita meninggikan suara kepada tak sepatutnya dah. Pada ibu bapa kita ke. Pada maknanya menengking ni, teking. Jadi boleh menyakiti orang lain menyakiti hati orang lain. Jadi cakap ni biasa sederhana Inna ankarul aswati la sautul hamir, sesungguhnya suara yang paling teruk sekali ialah suara himar, suara keldai . Jadi keldai ni, biasa dengar keldai. Dia macam gitu bunyi derah lah. Sebab tu Nabi kata bila kamu dengar suara himar, hendaklah kamu minta lindung dengan Allah kerana dia melihat syaitan . Dalam hadis juga sebut bahawasanya semua suara binatang ni tasbih kepada Allah kecuali suara himar . Kecuali suara himar . Jadi tu saya tak suka kita mengangkat suara. Orang manusia pun tak suka juga dah sebab ni menyakiti lah. Tapi dalam khutbah memang Nabi derah. Wa ala sautuhu. Untuk khutbah lah. Ketika Nabi munzirun jaisyahu, Nabi bagi peringatan tentera dia memang suara derah. Tu ada tempat-tempat dia lah khutbah semua sekali dah. Jadi percakapan biasa ni kita bercakap sekadar orang yang dengar suara kita dah sampailah apa yang kita nak ucapkan dah. Waqsid fi masyika, naklah kamu sederhana dalam ketika berjalan, dan naklah kamu rendahkan suara kamu. Sesungguhnya suara yang paling teruk sekali, paling mungkar ialah suara himar. Al-hamir ni jamak pada himar. Himar ni seekor himar, hamir jamak dia. Jadi itu pesanan-pesanan yang Tuhan rekodkan dalam surah Luqman dah. Jadi untuk kesimpulan dan penutup kepada tajuk kita ni, saya nak baca lah tafsir Sa'di dia sebut dia kata start daripada ayat wa idh qala Luqman sehingga ayat dalam surah Al-Hamid ni, pertama sekali ni menunjuk ke hikmah tafsir hikmah ni ialah apa dia? Tak adil lah. Jangan syirik, berbuat baik bapa, sifat muraqabah, jaga ibadat, amal ma'ruf nahi munkar, bina akhlak. Itu hikmah dah. Jadi hikmah ni ialah pertama sekali al-ma'rifatul ahkam dah. Hikmah ni ialah tahu tentang hukum hakam. Dan hikmah kepada hukum hakam dan tempat-tempat yang sesuai dah
bila patutnya kita merendahkan suara, meninggikan suara, bila sepatutnya kita jalan cepat, lambat, bila sepatutnya kita ni apa dia, paling pada manusia, kita hadap manusia bila dah. Dah. Dia mengikut keutamaan. Maksudnya dia suruh tauhid dulu, lari benda syirik. Yang kedua, ibu bapa dia. Jadi mengikut kepentingan dia. Dan hikmah juga ialah bukan kecek saja hikmah ni. Hikmah ni ialah kecek suruh dia buat. Tegah dia tinggal. Kalau tegah saja kita buat, atau bukan itu hikmah gitu tu. Jadi kita tunjuk. Ada kita kena tinggal apa yang kita lari, dan kita kena suruh apa yang kita ni. Dan hikmah juga ialah kita buat baiki diri kita, dan baiki orang lain. Itu hikmah. Tu maksud dia. Kemudian hikmah juga ialah kita memperbaiki dah. Kita ada sifat muraqabah dah. Maknanya kita berasa diri kita diperhatikan, diri kita ni direkodkan dah. Setiap masa dah. Dan hikmah juga termasuklah kita meninggalkan sifat-sifat yang mazmumah. Sifat-sifat yang terkeji dah, sifat sombong, sifat bongkak, sifat apa dia, benci-membenci, sifat apa dia, hasad dengki dan sebagainya dah. Dan hikmah juga ialah kita apa dia bersifat dengan sifat tawaduk, sifat ibadur rahman, hamba-hamba Tuhan yang apa dia patuh pada Allah Subhanahu Wa Taala dah. Dan hikmah juga ialah bukan saja diri kita perbaiki, hikmah juga ialah kita cuba menasihati, cuba menyampaikan dan cuba apa dia berkongsi dengan orang lain perkara-perkara yang baik, dan apa dia memberi peringatan kepada orang lain daripada perkara mungkar. Itulah maksud hikmah. Tu sebut wa laqad atayna Luqman al-hikmata. Dalam surah surah An-Nisa atau surah Al-Imran dia sebut yu'til hikmata man yasha. Allah Taala boleh berikan hikmah kepada siapa sahaja yang dia kehendaki. Wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Dan sesiapa yang diberikan hikmah, sebenarnya dia telah diberikan kebaikan yang banyak dah. Kebaikan yang banyak. Sebab itulah nasihat ni sebenarnya daripada orang lama, orang pengalaman dah. Pemimpin ke, orang tua ke, dia kecek sikit ya. Tapi dia kecek tu khulasa. Orang muda ni kecek bobai, kecek banyak tak. Tak tahu gapo. Sebab dia tak pernah mana. Dia hot litas dia kecek lah. Tapi bila orang lama ni, dia akan sebut benda-benda hak lebih penting dah. Al-aula fal-aula. Perkara hak utama dulu dah. Jadi tahu kesan daripada disuruh, dilarang, gapo-gapo dah. Dia cara yang sesuai macam mana dah. Sebab itulah tu sebut man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Jadi semoga Allah Taala kurniakan hikmah kepada kita, sama ada untuk kita baiki diri kita dan kita baiki orang lain, dan kita sama-sama apa dia mengikut jalan yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu saja aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.